Bismillah. Boleh insyaAllah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil Amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah kurnia Allah subhanahu wa ta'ala, dapat kita bersama-sama salat maghrib secara berjemaah. Kemudian kita duduk sebentar antara maghrib dan isyak untuk mendengar sedikit kuliah ilmu. Jadi insyaAllah pada malam yang berbahagia ini kita menyambung kembali perbahasan bab jenazah yang telah kita baca 2-3 bulan lepas. Dah lama dah. Lama sangat dah kita baca. Siri yang ke-6. Yang lepas tu siri yang ke-6, ini yang ke-7. Khair insyaAllah. Mungkin dalam 1-2 lagi habislah perbahasan bab jenazah insyaAllah. Jadi kita berhenti baru ni pada masailu fi salatil janazah. Masalah-masalah yang berkait dengan salat jenazah. Masalah-masalah yang berkait dengan salat jenazah. Yang pertama ialah awlan nasi bis salati alaih al-aqrabu fal-aqrabu min asabatih thumma dhawil arham. Yang pertama ialah dibincangkan tentang orang yang lebih layak menjadi imam kepada si mati. Orang yang lebih layak untuk menjadi imam kepada si mati. Jadi disebut kat sini ialah al-aqrab fal-aqrab min asabatih. Orang yang paling dekat dengan si mati lah. Jadi kalau seseorang tu mati, maka yang lebih layak menjadi imam ialah naik dah. Pergi kat Umi Pergi kat Umi dek. Pergi kat Umi. Tak perlu ikut dia. Okey. Orang yang lebih layak untuk menjadi imam jenazah ialah yang pertama, orang yang lebih dekat kepada si mati, iaitu ayah dan ke atas. Manakala tidak ada ayah, atuk. Tak ada atuk, atas lagi tu, kepada si mati. Kemudian anak dan ke bawah. Kemudian anak dan ke bawah. Lepas tu kita ikut urutan asabah. Maknanya lepas tu kita dahulukan siapa? Abang, orang yang paling rapat dengan si mati lah. Kalau tak ada juga, kemudian kita berpindah kepada Zawil Arham. Zawil Arham ni maknanya orang yang tak layak terima pusaka. Bila si mati tu mati, tapi mereka ada hubung kait dengan si mati. Contohnya Abul iaitu mentua, ayah mentua. Kemudian thumma banul banat, kemudian anak lelaki bagi anak perempuan. Contoh saya mati, saya ada anak perempuan namanya Fatimah Az-Zahra. Anak kepada Fatimah tu cucu saya lah. Cuma cucu kepada anak perempuan saya. Yang tu tak terima harta pusaka tu. Tapi dia layak jadi imam untuk solatkan saya. Kemudian masalah yang kedua yang dibawa ialah masalah kedudukan imam. Nak duduk mana bila kita solat ke atas jenazah? Disebut yaqiful imamu inda ra'si ar-rajuli. Imam kalau nak sembahyang, kalau si mati itu lelaki, az-zakar, maka imam duduk pada kepala si mati. Pada kepala
si mati. Dan kepala si mati menghadap ke apa? Bi an yuda'a ra'sul mayyit adz-dzakar li jihati yasaril imam. Kepala si mati diletakkan belah kiri imam. Contoh saya imam, ni si mati. Jadi kepala tu belah sini lah. Belah kiri saya, bukan belah kanan, belah kiri. Lepas tu kedudukan saya ialah pada kepala dia. Itu kalau lelaki. Wa inda ajuzil mar'ah, kalau perempuan pula terbalik. Begini. Kepala dia belah kanan dan saya pula menghadap pada bahagian pinggul dia. Bahagian pinggul, bahagian pinggang dia situ. Ini sunat belakang ni tak wajib. Mana kalau imam duduk bahagian kaki ke ataupun bahagian perut ke, tak ada masalah. Sembahyang tu sah. Cuma yang sunat begitu. Kalau si mati tu lelaki, maka kepala si mati belah kiri imam. Dan imam menghadap kepala si mati. Kalau si mati tu perempuan, maka terbalik. Kepala bagi si mati tu, Zainab contohnya, belah kanan imam. Dan imam duduk di bahagian tengah, iaitu di bahagian pinggul ataupun pinggang si mati. Ini pun kalau bukan di Masjid Nabi. Kalau kita sembahyang jenazah di Masjid Nabi, dia tak ada perincian hukum. Dia satu je. Lelaki ke perempuan ke si mati tu, maka dia punya kepala belah kiri. Kalau di Masjid Nabi, kepalanya belah kiri, sama ada lelaki ataupun perempuan. Cuma kita sebagai imam ni, kalau lelaki kita menghadap ke kepala, kalau ada perempuan kita menghadap ke pinggul dia. Ala kulli hal, dalam dua-dua situasi tu, lelaki ataupun perempuan bila berada di Masjid Nabi, dia punya kepala menghadap ke belah kiri. Tu. Okey, kemudian disebut nombor 3 pula. Masalah nombor 3. La yusannu fiha du'a'u al-istiftah. Dalam solat jenazah tidak disunatkan kita baca doa iftitah ataupun istiftah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira tak sunat. Maknanya Allahu akbar sunat baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, terus bismillah. Sebelum a'udzubillah tu tak payah baca iftitah, tak perlu. Sebab apa? Sebab pengurusan jenazah ni mabniyun ala takhfif, dia terbina atas keringanan. Kita nak cepat supaya kita boleh tanam dengan segera. Jadi tak perlu kita baca doa iftitah. Walaupun masih disunatkan kita baca apa nama tu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Isti'adzah. Sebab tu pendek sangat. Jadi tidak menjejaskan apa-apalah. Naam. Begitu juga tidak disunatkan kita baca surah. Lepas habis Fatihah terus Allahu akbar, takbir yang kedua. Cumanya Al-Imam Ibnu Hajar menyebut, kalau tu imam habis awal baca Fatihah, imam habis awal maknanya waladdallin, habis dah tu imam. Tak? Silap. Kita habis awal, makmum habis awal. Kita sebagai makmum kita baca Fatihah laju sikit, habis dah. Tu imam belum habis lagi. Mana dia tak takbir yang kedua lagi lah, dia duduk baca Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Perlahan-lahan dia baca. Kita habis dah Fatihah. Ketika itu, masa yang ada tu, kita sebagai makmum sunat baca surah. Sunat baca surah. Sebahagian mengatakan sunat berdoa. Jadi asal hukum kita tidak disunatkan baca surah. Melainkan pada situasi kita selesai awal baca Fatihah, imam tak habis-habis lagi, maka masa yang ada tu kita baca surah. Ataupun kita berdoa untuk si mati, Allah maghfir lahu warhamhu, doa untuk si mati. Naam. Itu masalah nombor 3. Dia ada berapa masalah ni? Ada 7, 8. Lepas tu barulah masuk perbahasan tentang ke bumi jenazah. Okey, yang keempat, idza ta'akhkhara al-ma'mumu bila 'udhrin 'anil imami bi takbiratayn batalat salatuhu li'annahuma fi maqami ar-ruknaini al-fi'liyaini. Yang keempat, masalah apa? Kalau makmum lambat
sehingga 2 kali takbir daripada imam. Lambat tu pula tanpa sebarang keuzuran, maka sembahyang makmum batal. Contohnya lagu mana? Imam baca Fatihah, kita pun baca Fatihah, habis dah. Imam, kita pun dah habis dah. Jadi sepatutnya bila imam Allahu Akbar, takbir yang kedua, kita pun Allahu Akbar. Tak? Nah, kita buat tak tahu. Habis dah Fatihah pun kita ni. Kita buat tak tahu. Jadi imam Allahu Akbar, takbir yang kedua, dia pun baca selawat. Allahu Akbar, takbir yang ketiga, dia baca doa. Kita buat tak tahu lagi. Saja buat lambat. Okey, semata-mata imam masuk Allahu Akbar, takbir yang keempat, ketika itu kita telah lambat dengan imam 2 kali takbir. Takbir yang kedua, takbir yang ketiga, kita lambat dengan imam dengan sengaja. Maka sembahyang kita batal. Dia kias dengan sembahyang biasa. Sembahyang biasa kita juga, kalau kita lambat dengan imam 2 rukun dengan sengaja. Imam habis Fatihah, kita habis Fatihah. Imam rukuk, patut kita pergi sekali lah rukuk. Kita buat tak tahu. Jadi tu imam pun sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Jadi dia iktidal tu, dia tunduk untuk iktidal tu satu rukun, dia mendahului kita. Lepas tu dia sujud. Semata-mata dia angkat kepala daripada sujud pertama tu, sembahyang kita tak ada, batal dah. Sebab apa? Kita sengaja lambat daripada imam 2 rukun. Jadi sama sini pun, cuma sini tak ada rukuk sujud lah. Dah, maka kita ambil dengan takbir, kiraannya dengan takbir. Okay, yang kelima, idza kabbara al-ma'mumu liyaqra' al-Fatihah, fakabbara al-imamu thaniyatan wa lam yaqra' al-ma'mumu al-Fatihata ba'du, saqatat anhu wa hukmuhu hukmul masbuq. Masalah nombor 5 ialah ni makmum mari lambat lah ni. Makmum mari lambat. Tu imam Allahu Akbar, Maliki Yaumiddin. Kita pun baru masuk Allahu Akbar. Jadi tu imam waladdallin, Allahu Akbar. Kita lambat masuk, jadi kita baca sampai mana? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Kita pun masa kita Maliki Yaumiddin tu imam dah takbir yang ke-2. Maka ketika itu kita dianggap sebagai orang yang masbuk. Terus kita takbir sekali dengan tu imam. Lepas tu Fatihah yang belum sempurna ditanggung oleh imam. Macam semayang sebiji-sebiji, macam semayang maghrib isyak tu lah. Kita mari lambat, tu imam baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Kita pun Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar. Tu imam. Kewajipan kita Allahu Akbar sekali dengan tu imam. Lepas tu hak terlepas tu ditanggung oleh imam. Sama aja. Sama aja macam solat biasa. Okey, yang keenam, perbahasan tentang solat ke atas solat jenazah ghaib. Ni jangan-jangan kita buat tak solat jenazah ghaib. Disebut kat sini, as-salatu 'ala al-ghaibi tusalla idza mata al-mayyitu fi ghairi baladil musalli. Solat ke atas jenazah secara ghaib ini dilaksanakan kalau si mati itu mati bukan di tempat kita, bukan di negeri kita, bukan tempat kawasan kita. Tak, contohnya Tok Syekh kita di Mesir meninggal, ataupun kawan kita di Johor, di Pulau Pinang, kita duduk di Pahang, jadi di luar kawasan kita. Tak, maka ketika itu kita boleh solat jenazah ghaib. Tapi kalau jenazah tu ada kawasan ni ya, ataupun jauh sikit, yang tu tak boleh solat jenazah ghaib. Kena pergi semayang ke atas jenazah tu, dan jenazah tu duduk depan mata lah. Tak boleh solat jenazah ghaib. Mana disebut dalam bawah tu wa in kaburatil balad, walaupun tempat tu besar, negeri tu besar, ataupun dia tak boleh mari tu sebab uzur, sebab dia dipenjarakan ataupun sebab dia sakit. Jadi dia tak boleh solat secara berdepan sebab dia sakit, ataupun sebab terlalu jauh, negeri besar, kawan tu mati kat atas tu, bahagian atas.
Kita duduk bahagian bawah sekali dalam negeri tu. Tak, walaupun begitu tak boleh solat jenazah ghaib. Cumanya di dalam kitab Al-Imdad Imam Ibnu Hajar dan juga kitab An-Nihayah karangan Imam Ramli mengatakan sah lagi untuk kita solat ke atas jenazah ghaib walaupun dalam satu tempat, dalam satu negeri, kalau kita ada keuzuran, kesusahan untuk sampai. Kita dipenjarakan sebagai contoh, na'udzubillah. Ataupun kita ada urusan kerja, minta cuti tak dapat. Tak. Jadi itu juga boleh, kita boleh solat jenazah ghaib lah. Tak. Okey, itu. Jadi ada juga lah pendapat yang lebih mudah. Kemudian Syekh sebut, falau sulliya alaihi fi baladin fala yajuzu li ahadin min ahliha as-salatu alaihi. Kalau telah disolatkan di satu tempat, maka tidak boleh orang lain solat ke atas dia. Itu pandangan, satu pandangan. Tapi kita dah sebut tadi, kalau andai kata kita tak boleh mari di kawasan ni, contoh tak, ada jenazah meninggal, orang kawasan ni dah solat ke atas dia. Kalau ikutnya tak boleh dah solat ke atas jenazah tu secara ghaib. Tapi tadi Imam Ibnu Hajar, Imam Ramli sebut masih dibenarkan solat ke atas jenazah secara ghaib. Mana kita solat di rumah kita ke atas jenazah tu. Kalau susah untuk kita hadir, solat di depan-depan. Contoh hari ni lah. Tak, si mati tu meninggal di, contoh kita sebut di Bentong. Kita ke Bentong taklah jauh mana. Tapi urusan kerja apa semua, tak. Lepas tu orang pun tak akan tunggu kita. Kalau kita nak balik esok lusa, rosoklah jenazah tu. Jadi ditanam dengan segera. Jadi kita terlepas solat secara berdepan. Masih dibenarkan kita solat secara ghaib. Mana solat di rumah, cuma niat tu sahaja aku solat jenazah, sebut nama, fardu kifayah, 4 takbir kerana Allah Ta'ala. Masih dibenarkan lah. Cumanya dia ada syarat dia. Wa syartu sihhatis salati an yakuna min ahli wujubis salah waqta mautil mayit. Syarat untuk sahnya solat ke atas jenazah ghaib ini, mana solat secara ghaib lah, solat di rumah, jenazah tidak ada depan mata kita. Syaratnya ialah an yakuna min ahli wujubis salah. Ketika si mati itu mati, ketika itu kita ni ialah orang yang bersifat dengan sifat orang yang wajib solat. Tak, apa syarat wajib solat? Kena Muslim, kemudian baligh, kemudian berakal, kemudian suci daripada haid dan nifas. Jadi kalau si mati itu mati, waktu dia mati itu kita Muslim, kita dah berakal, kita dah balik, kita berakal, kita pula suci daripada haid dan nifas kalau perempuan. Waktu tu kita boleh solat secara ghaib. Tapi kalau si fulan tu mati, meninggal, ketika itu perempuan ni, sebagai contoh Zainab ke Ruqayyah ke sedang haid, maka bila Ruqayyah tu suci, dia tak boleh solat ke atas jenazah si mati tadi dengan solat alal ghaib. Solat jenazah ghaib tidak dibenarkan. Ataupun masa dia mati tu Zaid ni gila, ataupun Zaid belum mukallaf. Okey, lepas Zaid mukallaf ataupun sembuh daripada gila, kekal tidak boleh solat ke atas jenazah secara ghaib. Boleh tak? Tu dia nak jadi tok guru gitu. Nama dia Muhammad Sa'id Ramadan. Nama ulama besar bumi Syria. Cita-cita sayanya nak suruh dia jadi ulama lah. InsyaAllah ta'ala. Okey. Selesai kat situ. Ada soalan ni? Solat ghaib ni? Tak ada. Yang ketujuh, yusannu an takuna salatul janazah fil masjid. Sunat solat jenazah kita buat di masjid. Mana kalau buat di kubur ataupun buat di padang ke boleh. Tapi sunat di masjid, pahalanya lebihlah sikit.
Wa bi salasati sufufin fa akthar. Dan buat 3 saf. 3 saf dan ke atas. 3 saf dan ke atas. Ada sebuah hadis, hadis Malik bin Hubairah telah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu fayusalli alaihi thalathatu sufufin minal muslimin illa aujaba." Tidaklah seorang muslim itu mati dan disolatkan ke atasnya oleh 3 saf daripada kalangan umat Islam illa aujaba, melainkan wajib ke atasnya syurga. Tu ada hadis lah. Oleh sebab itu ulama Syafi'iyah menyebut sunat dalam solat jenazah kita buat 3 saf. Walaupun tak penuh saf. Contoh kita ada 30 orang. 30 orang tu padan 1 saf je. Tak, ketika itu agih 10 10 10. Sunat begitu Nombor 8, as-salatu 'alal madfuni 'inda qabrih. Tadi kita bincang solat jenazah ghaib. Mana jenazah tidak ada kat depan. Jenazah meninggal di Selangor, kita solat di Jengka, kita solat di Balok, kita solat di Kuantan ni. Dibenarkan. Kalau kita tak mampu hadir ke sana. Dan disyaratkan juga ketika jenazah tu mati, kita ni Muslim. Kita berakal, kita balik dan suci daripada haid dan nifas. Kalau tak, tuntutan tu tiada. Okay, sekarang ni nak bincang tentang solat di kubur pula. Mana jenazah duduk dalam dah. Kita nak solat di atas kubur. Boleh ke tidak? Maka hukumnya tajuz, dibenarkan. In kana al-musalli min ahli wujubis salah waqta mautil mayyit. Dibolehkan tapi dengan syarat yang sama, iaitu ketika si mati itu mati, tak, kita ni orang yang bersifat dengan sifat orang wajib sembahyang. Sekira-kira kita berakal, kita baligh, kita Muslim, kita suci daripada haid dan nifas. Tu. Dan kita wujudlah kita ada. Kalau kita tak ada, tak jadi kerja ke? Contohlah kita pergi maqam Imam Syafi'i tak? Boleh kita solat jenazah depan maqam Imam Syafi'i? Tak boleh. Sebab apa? Kita tak ada pun lagi waktu tu. Bila tak ada ni tak bersifat dengan sifat wajib solat tu. Tak dikatakan kita Muslim, tidak dikatakan kita berakal, tidak dikatakan kita baligh, sebab kita tak ada pun lagi. Tu. Itu syarat Jadi tengoklah. Mak kilau. Kita pergi ke makam dia nak solat kat atas jenazah dia. Tak boleh. Saya lah tak boleh. Jemaah mungkin sebahagiannya boleh. Saya tak boleh. Sebab apa? Masa mak kilau tu meninggal, saya tak ada pun lagi. Tapi kalau ada jemaah kita yang masa mak kilau tu meninggal, dia dah ada, dan dia tu Muslim, baligh, berakal. Maka bila dia pergi makam tu, dia boleh solat jenazah ke atas jenazah mak kilau. Tak ada masalah. Tu. Cumanya disebut kat sini pengecualian lah. Kalau Nabi Muhammad dan juga Nabi-Nabi yang lain, yang itu tidak boleh kita solat di kubur mereka bihal. Mana kalau dah tanam tak boleh solat lah. Maknanya sahabat zaman dulu kalau tak sempat solat secara berdepan, tiba-tiba Nabi dah ditanam, tak boleh solat di atas kubur, tak boleh. Mentelah lagi kita. Itu dalam mazhab Syafi'i. Okey Ustaz, sekarang ni Ustaz cerita mak kilau. Mak kilau tu lama dah perginya. Jadi dalam tanah tu, tubuh badan mak kilau hancur lebur dah sebagai contoh. Tak? Tinggal tulang, ataupun tulang pun hancur. Syekh sebut wala yadurru bala'ul mayyit. Tidak ada masalah sekalipun si mati tu dah hancur lebur, masih kita boleh solat di atas kubur. Samalah menghadap ke kiblat. Lepas tu kita jadikan kepala si mati itu belah kiri kita. Kalau ataupun sembahyang secara umum menghadap kiblat dan menghadap jenazah tu. Sebab kiri kanan tu imam, bukan sembahyang seorang. Wallahu a'lam. Okay, seterusnya kita masuk perbahasan tentang tanam jenazah. Ada soalan tak sebelum tu?
Tak ada masa. Soalannya berbunyi begini. Adakah ada tempoh tertentu untuk kita solat ghaib ke atas jenazah? Maknanya jenazah mati hari ini, panggillah solat seminggu, 2 minggu tempoh. Tak ada. Tak ada. Mana kalau kita, mak saudara kita meninggal 2 tahun lepas, kita lupa nak pergi, ataupun kita tak berkesampaian nak pergi, hari ni baru kita tahu boleh solat jenazah ghaib. Solat, tak ada masalah. Niatkan sahaja aku solat ke atas si fulan bin si fulan, fardu kifayah, 4 kali takbir kepada Allah Ta'ala. Tidak ada masalah. Yang penting masa si mati itu meninggal, si fulan itu meninggal, kita bersifat dengan sifat orang yang wajib sembahyang, berakal, baligh, muslim, dan suci daripada haid dan nifas. Untuk perempuan lah. Okey. Ada soalan lain? Tak ada. Okey. Kita masuk perbahasan tentang dafnul mayit, iaitu tanam jenazah. Ahkamu dafni salasatun. Hukum hakam tanam jenazah, kebumikan jenazah. Ada 3. Pertama, wajib kita tanam jenazah. Kalau jenazah tu muslim, macam kita lah. Ataupun kafir zimmi, kafir yang taat kepada kita, bayar jizyah kepada kita, bayar cukai kepada kita. Itu wajib kita tanam. Yang kedua, mandub, sunat kita tanam, iaitu bagi baby yang gugur yang tidak terzahir padanya sebarang rupa manusia. Isteri kita gugur, tengok seketul daging je, tak ada rupa tangan, rupa muka, tak ada, kaki tak ada, daging semata ataupun darah semata, seketul darah. Itu sunat kita tanam. Sunat kita tanam. Tak tanam pun tak ada masalah. Malah disebut dalam kitab fiqh, bagi anjing pun tak ada masalah. Ataupun jangan buat lah. Itu tak sebut hukum boleh. Tapi dia tu kan benih kita, benih isteri kita, mana asalnya kejadian manusia. Janganlah baling ke bewok ke, baling ke anjing, tak comel lah. Jadi tanam lah, sunatnya tanam. Kan balik kan, baling belakang tingkap mana boleh ada. Jangan buat perangai lagu tu. Nombor 3, mubah, harus kita tanam jenazah kalau jenazah tu kafir harbi. Contoh hari ni kafir harbi tu Zionis tu, kumpulan orang kafir yang memusuhi orang Islam secara jelas. Tu tak ada khilaf tu. Tak ada bunuh orang Islam. Ramadannya mesti dia buat hal puak-puak tu. Maka yang tu kalau mati harus kita nak tanam dia. Tak tanam pun tak ada masalah. Cuma kalau kita tak tanam menyebabkan bau busuk. Akhir sekali bau busuk tu kuat sangat, menyakiti orang Islam di kawasan tersebut. Ketika itu wajib tanam. Tapi ingat, wajib tanam bukan atas dasar menghormati dia. Orang lagu tu tak boleh dihormati dah. Satu sebab dia kafir Allah Ta'ala, satu dia musuh orang kita, orang Islam. Tak ada kemuliaan dah. Cumanya kita tanam juga nak menghormati orang Islam daripada menghidu bau busuk si mati. Boleh. Okey. Berpindah kepada aqallul dafni al-wajib. Sekurang-kurang tanam jenazah. Maknanya yang wajib lah untuk gugurkan fardu kifayah ialah hufratun taqtumu raihatahu wa tahrusuhu minas siba' hatta la tambushahu wa ta'kulah wa la yakfil bina'u ma'a imkanil hafri. Okay, sekurang-kurang tanam jenazah ialah mesti kita buat satu lubang, yang lubang tu boleh defend 2 perkara. Boleh lindung daripada keluarnya bau busuk ke atas. Dalam masa yang sama boleh halang daripada binatang-binatang buas gali dan ambil bangkai tersebut, bangkai manusia tu. 2 syarat tu. Dalam mana ikutlah, dalam mana pun. Ada orang buat dalam ni, ada orang buat tinggi lagi. Biasa di Malaysia tinggi mana? Lebih kurang seorang tak?
Seorang berdiri tak? Lebih kurang gitulah. Itu yang wajib. Yang pentingnya boleh menahan bau dan boleh menahan daripada binatang buas gali. Itu syarat dia. Jadi bila kita sebut begitu, tidak memadai kita buat binaan. Kalau kita mampu gali. Contohlah, jenazah mati, kita letak sini, kita pun buat binaan. Binaan apa? Simen. Bila buat simen ni, udara keluar tak? Bau busuk keluar? Tak. Dalam masa yang sama, binatang buas pun tak boleh nak apa? Tak boleh nak ambil. Kekal tidak sah, tidak memadai. Sebab apa? Kita masih boleh gali. Jadi selagi boleh gali, kena gali. Dan kedalaman tu mesti cukup 2 syarat tadi. Halang bau dan halang binatang buas. Nah. Okey. Selepas tu, kaifiyatud dafni. Cara nak tanam. Cara nak tanam jenazah ada 2 lah. Di Malaysia guna hak mana tak tahu. Rasa hak pertama. Yang pertama, liang lahat. Liang lahat. Kita buat liang lahat. Mudah je liang lahat ni. Ceritanya. Pertama kita buat dulu kubur. Buat lubang dulu. Setinggi mana? Ni yang paling comel, kita buat setinggi ini. Berdiri seorang manusia yang sederhana tinggi dan dia angkat tangan. Setinggi tu tinggi. Itu yang paling comel. Kita buat. Sekadar luas untuk mudah jenazah diturunkan. Lepas tu orang yang nak tolong dia tu mudah nak handle. Sekadar luas. So jangan besar sangat, jangan kecil sangat. Lepas tu dinding ke kiblat. Sana kiblat. Ni dinding kan. Bawah tu kita buat satu lubang lagi. Lubang tu nanti kita nak letak jenazah. Dalam keadaan dada menghadap ke kiblat. Itu kita panggil liang lahat. Lepas kita letak di dinding tu, tak, dalam keadaan dada menghadap kiblat, dan disebut oleh ulama, kita buat dalam keadaan gini, bengkok sikit lah jenazah tu. Jangan buat tegak. Sebab kalau tegak dia boleh jatuh. Jadi kita buat macam gini sikit, bentuk gitu. Tubuh jenazah tu. Dada menghadap kiblat, tapi tubuh dia gitu sikit. Belakang tu kita letak dengan al-labin, iaitu tanah, batu, supaya dia tidak jatuh. Lepas tu kita tutup dengan papan. Jadi bila kita jatuhkan tanah, kena tak si mati? Tanah tu tak kena si mati. Tu liang lahat. Liang lahat ni sunat kita buat pada tanah yang keras. Di dalam kitab kita sebut contohnya Madinah Al-Munawwarah. Madinah Al-Munawwarah. Di Malaysia kita guna apa? Liang lahat tak? Lahat ke tak? Sebahagian buat lahat. Okey. Yang kedua, caranya ialah asyaq. Asyaq ni bahasa Melayu saya tak tahu nak terjemah apa. Cuma caranya macam tadi juga, kita buat dulu satu lubang. Lepas tu satu lubang lagi untuk letak jenazah. Kita bukan gali di bahagian tepi dinding kubur tu yang menghadap kiblat tak. Malah kita gali kat tengah. Contoh ni lubang kan. Kita gali kat tengah tu pula satu lagi. Lubang kecil, kubur kecil. Lepas tu kita letak jenazah dalam keadaan dada menghadap ke kiblat. Itu pun sama jugalah. Kita letak dalam keadaan lengkuk sikit. Lepas tu belakang tu kita letak dengan batu dan sebagainya. Kemudian kita tutup di atas tu dengan papan. Itu pun sama. Bila kita jatuhkan tanah, tak kena si mati. Lama-lama dia hancur juga. Tapi waktu tu tak kenalah tanah tu. Itu 2 cara. Dan ini afdal kita buat di tanah yang lembut, tanah berpasir. Seperti Mekah. Sebab kalau tanah berpasir, kita buat ikut tepi kan, dia jatuh. Gali lagi, dia jatuh. Tak selesai lah. Jadi sunat kita buat ar-rakhwah, sunat kita buat asyaq. Tu. Boleh? Jadi yang mana afdal ikut tempat. Tempat tu tanah keras, moleknya kita buat liang lahat. Kalau tempat tu tanahnya lembut, kalau kita ataupun berair. Berair tak boleh juga, dia jatuh. Maka kita buatlah lubang di tengah. Nah. Okey. Kemudian disebut cara yang afdal untuk kita tanam jenazah, yang sunnah lah.
Pertama kita letak dulu jenazah tu di hujung kubur. Kemudian kita bawa turun ke bawah. Apa yang turun dulu ke dalam kubur? Rijlah, iaitu kaki. Yang kepala dulu, kaki dulu. Yang sunat ni kalau kita buat kepala dulu pun tak ada masalah. Dia hukumnya masih dibenarkan lah. Cuma yang sunat bila turun tu kaki dulu. Jadi orang sambut kaki dulu, sambut bahagian pinggul, punggung, lepas tu sambut bahagian kepala dia. Kemudian kita letak dengan lembut di atas lambung kanan. Lambung kiri pun boleh, tapi yang boleh lambung kanan, dan wajib dada menghadap kiblat. Itu wajib. Letak atas lambung kanan sunat. Dada menghadap kiblat itu wajib. Malah nanti kita akan bincang, kalau kita letak membelakangi kiblat, lepas tanam baru teringat. Contoh kalau berlaku lah. Apa yang perlu kita laksanakan selepas tu? Wajib gali semula. Wajib gali semula dan hadapkan jenazah dadanya ke kiblat. Ustaz 2 hari dah Ustaz. 2 hari dah baru teringat. Mana ramai-ramai tu Tok Imam pun tak ingat. Tok Siok tak ingat belaka. Kalau dah berubah, sama ada berubah bau ataupun berubah hancur, lebur apa semua tu, itu tak payahlah. Tu aib lah jenazah. Kita buat keluar kalau dah berbau. Tapi kalau baru lagi, wajib kita gali semula. Kemudian orang yang letak jenazah tu dalam liang lahat ataupun dalam lubang yang kubur kecil tu, baca Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdoalah apa yang sesuai ke atas si mati. Contoh, Allah maftah Abu Abas Samai li ruhi. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu langit untuk ruhnya. Wa akrim nuzulah. Muliakan kedatangannya. Wa wasi' mudkhalah. Mana luaskanlah tempat kemasukannya. Wa wasi' lahu qabrah. Dan luaskanlah kuburnya seluas-luasnya. Okey. Dan ketika itu juga sebelum letaklah. Wa yahullu insabatal kafan allati inda ra'sih. Sebelum ni kita sebut masa bak kafan dulu, kita ada 5 kali ikatan. Siapa ingat? Ni ada air sikit ni, nak buat hadiah. 5 ikatan bila jenazah tu telah dikafankan. Kepala, bahu, pinggul, kaki, lepas tu hujung sekali. Lepas tu kalau ada lebihan kain, kan kadang-kadang lebihan kain banyak kan, letak di kaki, jangan letak kepala, letak di kaki. Nak buat comel sikit lah. Ni kepala serabai sekali penuh dengan apa? Kain, letak di kaki. Okay. Jadi bila sampai waktu kita nak tanam tu, bahagian kepala tu kita buka. Wa yakshifu khaddahul aiman, dan kita buka bahagian apa nama ni? Pipi belah kanan, dan kita letak di atas turab, di atas tanah. Ustaz, kalau kita letak atas tanah, kita kan tegak gini. Letak atas tanah tu bawah, kepala jadi gini. Kalau begitu kita ambil lah sesuatu, letak bawah dia bantal. Letak tanah jugalah, bantal tu tanah. Jangan beli bantal mahal pula letak. Kemudian macam saya sebut tadi, di belakang jenazah tu kita letak tanah supaya dia tidak tumbang. Dan kita jadikan dia seperti orang yang rukuk. Mana tak adalah terlalu lengkung, seolah-olah macam rukuk lah. Supaya dia tidak tersembam, tak terbalik. Kemudian disunatkan azan secara perlahan dan iqamah tanpa angkat suara pada telinga kanan. Ni orang yang tanam dia tu sunat buat. Kemudian tutup. Kalau kita buat lahat, tutup dengan papan. Samalah kalau kubur kecil tu pun kita tutup dengan papan. Kemudian kita pun jatuhkan tanah. Selepas daripada itu, kita talqinkan dia. Talqin nak baca apa? Kita baca sikit masalah talqin ni. Sirah talqin. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Saya terjemah ya tak? Setiap yang hidup akan merasai mati, dan sesungguhnya diberikan pahala kepada manusia pada hari kiamat. Mana baik dia balas baik, buruk dia balas buruk. Faman zuhziha anin nar.
Ini kejayaan yang sebenar lah. Barang siapa yang dijauhkan daripada api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, maka dia telah berjaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang al-ghurur, melalaikan. Kemudian kita sebut pada si mati, ya abdallah, ya bna amatillah, wahai hamba Allah, wahai hamba kepada hamba Allah. Ingatlah perjanjian allazi kharajta alaihi minad dunya. Ingatlah perjanjian dan pegangan kamu ketika mana kamu keluar daripada dunia. Apa perjanjian dan pegangan kamu tu? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Menyaksikan Tuhan sebagai Allah sebagai Tuhan yang layak disembah, dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah. Dan syurga itu benar, dan neraka itu benar, dan kebangkitan itu juga benar. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha. Kemudian as-sa'ah, iaitu hari kiamat, pasti datang dan tidak ada keraguan padanya. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Kemudian Allah Taala akan bangkitkan manusia daripada kubur dalam keadaan telanjang bulat. Tidak berkaki ayam, dalam keadaan berkaki ayam. Wa annaka radita billahi rabba. Dan ingat jugalah sesungguhnya kamu telah redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad SAW sebagai nabi, Quran sebagai pemimpin imam, dan Kaabah sebagai kiblat, dan orang yang beriman sebagai saudara. Fa idza ja'akal malakanil muwakkalani bika fala yuz'ijaka wala yur'ibaka. Bila mana datang kepada kamu, jadi bila lepas tanam tu jangan balik. Sebab waktu tu jenazah ditanya. Kita duduk di situ doa untuk si mati dan baca talqin ni. Jadi bila datang kepada kamu dua malaikat yang telah diwakilkan untuk datang kepada kamu, maka kamu jangan takut, jangan gentar. Fa innahuma khalqun min khalqillah. Kerana malaikat itu juga hamba daripada hamba-hamba Allah. Fa idza atayaka wa ajlasaka wa sa'alaka faqul lahumā. Kalau dia datang kepada kamu, dia dudukkan kamu. Kemudian ditanya, maka jawablah Rabbi Allah. Dan kalau ditanya siapa Tuhan kamu, jawab Allah. Apa agama kamu, jawab Islam. Siapa Nabi kamu, jawab Muhammad. Siapa Quran, siapa imam, jawab Al-Quran. Apakah kiblat kamu, jawab Kaabah. Siapakah saudara kamu, jawab orang Islam. Kemudian sebut sabbatallahu bil qawli tsabiti. Maka moga-moga Allah Taala tetapkan hati kamu. Itu kita baca 3 kali. Okey. Kemudian sunat juga bagi orang yang duduk dekat yang kubur, ketika mana jenazah tu sedang dijatuhkan tanah kan, ditanam tu. Tak, kita pergi dekat kubur tu, kita ambil satu genggam, kita pun campur dalam kubur. Kita baca minha khalaqnakum. Daripada tanah ini kami cipta kamu. Allah lah. Kemudian kita ambil genggam kedua, kita pun campur pula dalam kubur, kita sebut wa fiha nu'idukum. Dan ke dalam tanah kami kembalikan kamu. Yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ambil tanah yang ketiga baling, kita sebut, dan daripada tanah ini kami akan keluarkan kamu semula pada hari kiamat nanti. Begitu. Wallahu a'lam. Ada soalan? Azan ada tak? Belum? Ambil 2 masalah lagi boleh? Kau berapa darjah? Kita ambil 2 masalah berkait dengan tanam jenazah. Ada dah lebih kurang 8 masalah. Tu, dia suruh berhenti tu gaya tu. Tak? Okey, kita berhenti dululah insya-Allah. Nanti kita sambung semula tepat dengan masalah-masalah yang berkait dengan tanam jenazah, ke bumi jenazah insya-Allah. Kemudian kita akan bincang masalah gali kubur. Dan hukum hakam mengucapkan takziah, menjerit, meraung bila mana jenazah meninggal dan sebagainya. Cukup sekadar itu. InsyaAllah kita bertemu lagi pada sesi-sesi akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.